sebab hadis Ammar tu yang menepati syarat dia je. Dalam bab-bab akan datang hadis tu pula Ammar bin Sayyidina Umar dalam perjalanan, kedua-duanya perlu mandi. Air lah. Nak semaya, semaya lagu mana? Sayyidina Umar pakai tak semaya. Sebab apa? Kata ada air. Nak semaya, kena ada air semaya. Ini bukan masalah kena ada air semaya saja. Mereka telah berjunuk. Kedua-duanya telah berjunuk. Berjunuk kena mandi. Nak mandi, air berbandingkan kena tanda air. Bila tak ada air, nak semaya ni dia kena suci. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Tuhan tak terima semaya tanpa bersuci. Dia tak boleh nak suci. Dia pun apa ni? Tak semaya. Tapi Ammar bin Yasir tidak. Dia guling dalam guling kata-kata. Sebab apa? Sebab dia tahu dah hukum tayamum tu ada. Sebab kalau dia guling macam dia kias, dia pakai kias. Sebab dia kira kalau nak mengangkat hadas kecil, kita bertayamum bersapu muka dan tangan saja. Ini hadas besar. Maknanya hadas besar dia tak tahu dah. Hadas kecil dia tahu dah. Kalau tidak macam mana dia mana-mana nak mengiak-iak pun. Dia kalau waktu setara hak ni agaknya kalau mandi dia kena pelakor habiskan air ke seluruh tubuh. Hak ni pun kena pelakor dah tanah ke seluruh tubuh. Guling dia belum main tanah-tanah. Waktu bila balik jumpa dengan Nabi SAW, ada waktu akhirnya kita akan jumpa ada. Nabi SAW tak akan suka. Oh ni pun dah kata ni. Waktu ada 4 suku. Tak apalah, nak cerita dengan Ammar bin Yasir tu dia tahu. Dia tahu mana. Kalau dia tahu apa ni ayat tayamum ni selesai dah untuk orang berjunuk kapal pun selesai dah. Apa dia untuk orang berjunuk pun ada ayat ni suruh sapu tangan sepatu juga. Sampai ayat orang itu tidak dilakukan. Ni mari kita nak bincang. Oleh kerana ayat surah An-Nisa ni dia ada kaitan dengan ni, kita pergi dulu. Cuba tengok ayat. Buka surat 288. Muka surat apa ni 288 ayat-ayat ni. Tapi perbincangan kita dia pada sebelum pada itu. Nota kaki nombor 311 buat tadi. Ayat tayamum yang dimaksudkan di sini bagi Imam Bukhari ialah ayat Al-Maidah. Ayat Al-Maidah mula-mula tadi. Muka surat pertama bukan ayat An-Nisa seperti yang telah ditegaskan oleh beliau di awal bab ini. Memang dia kata betul maksud ayat tayamum turun dalam peristiwa Aisyah. Tetapi ada 2 persoalan yang mungkin timbul di sini dan kedua-duanya menuntut jawab. Pertama, ayat manakah di antara 2 ayat tayamum itu diturunkan terlebih dahulu? So, kedua, untuk apakah ayat tayamum itu diturunkan 2 kali di dalam surah berlainan? Padahal lafaz keduanya sama saja. Jika tidak ada hanya lafaz minhu di hujung ayat tayamum di dalam surah Al-Fatihah. Apa maksudnya? Menurut Bukhari dan kebanyakan ulama tafsir, ayat tayamum di dalam surah An-Nisa diturunkan sebelum ayat tayamum di dalam surah Al-Maidah. Waktu dulu. Sama ada anda bersetuju dengan pendapat golongan pertama atau golongan kedua. Tapi macam Ibnu Katsir, Al-Wahidi, Bahawi, dia kata dah Al-Maidah tu dulu, An-Nisa tu kemudian. Tak cara lah mana-mana persoalan itu akan timbul. Ikutlah, ambil ke mana-mana. Persoalannya ialah jika mana-mana satu dari 2 ayat tayamum telah diturunkan, kenapa para sahabat sibuk sangat apabila tidak ada air dalam peristiwa ini sampai dia mengadu hak kepada Abu Bakar? Tapi kita sudah baca kan tadi, bila tak ada air mungkin akan kalung Aisyah yang putih tu sibuklah tak ada air. Kan kalau sudah ada tayamum boleh apa? Kalau sudah An-Nisa turun
kan tak ada air tayamum. Kalau tadi makan fatayamum, kenapa sibuk? Sebab itulah setelah ulama kata ayat Al-Ma'idah itu turun. Kalau waktu turun dia tahu dah. Enggak kalau tayamum apa sibuk? Berarti boleh tu halus sikit. Payah sikit. Kenapa para sahabat? Bukankah mereka boleh bertayamum saja? Tayamum lah. Dan itu pun dia suruh tayamum. Kerana dalam kedua-dua ayat tayamum disebutkan sebab-sebab yang membolehkan bertayamum. Caranya juga disebutkan, iaitu menyapu muka dan tangan. Kenapa pula di dalam hadis ini di atas dikatakan ketika masuk waktu sembahyang mereka tidak mempunyai air untuk berwudu, namun mereka bersembahyang. Cuba perhati. Usaid bin Hudayr itu Nabi suruh pakai dicari jauh. Tak ada air. Dia pun semaya tak ada air, semaya tutup ke air tak ada. Lepas tu kalau lewat ayat ni tak turun lagi. Kalau ayat mu turun dah, tak apa, kita yang mu saja lah. Ni dia kata dia bersemaya maksudnya dia sibuk tadi, kata ada air. Dia tak tahu lagi hukum tayamum, buat dia sibuk, dia tahu dia sibuk apa. Patut adakah mereka tu semaya ni dalam hadis tadi kan? Bukan hal ni. Dalam hadis yang lain kita akan jumpa akan datang Usaid bin Hudayr yang pergi cari itu dia semaya. Baiklah, pergi semaya. Boleh jadi dengan bertayamum, tapi dia tak sebut. Kalau dia sudah bertayamum, ayat tayamum kemudian dia suka sangat untuk apa? Dia sudah tahu tayamum dah. Dan tayamum berdasarkan ayat suratul Nisa sebelum pada tu. Ada ayat suratul Nisa tu turun tu. Lepas tu semaya, berdasarkan tayamum tu. Tunggu agak dia pula ayat tayamum. Dia suka sangat tunggu bila tu ayat seseorang dia tak tahu lagi. Baik. Kalau kita kata dia tak tahu lagi tayamum, macam mana dia semaya? Dalam keadaan air tak ada, hukum tayamum tu tak ada, macam mana dia semaya? Itu persoalannya. Tak apa, kita pergi lagi. Mereka di tempat yang lain, dalam hadis yang lain akan datang kata itu termasuk waktu sembahyang mereka tidak mempunyai air, namun mereka bersembahyang. Bersembahyang itu sama ada tanpa air sembahyang dan tanpa tayamum. Boleh jadi juga tayamum. Kalau munasabahnya, kalau kita mengikut pendapat Bukhari ni, ayat tayamum dalam surah An-Nisa tu mari dah mereka pun tayamum, cuma tak ada sebut saja dalam ayat. Dia semaya dengan tayamum. Lepas tu waktu sibuk tu apa? Nanti kita tengok. Tetapi apakah pula artinya turun ayat tayamum yang satu lagi sehingga begitu menggembirakan mereka, seolah-olahnya sebelum itu tidak pernah sama sekali turun mana-mana ayat tayamum. Jawaban Ibnu Rajab terhadap persoalan itu ialah memang benar ayat An-Nisa turun terlebih dahulu daripada ayat Al-Ma'idah, dan para sahabat juga telah mengetahui tentang tayamum itu, tetapi mereka tetap ragu dengan tayamum untuk orang-orang yang seperti mereka dalam perjalanan, di mana mereka berhenti dalam perjalanan itu semata-mata untuk mencari kalung yang merupakan mata benda dunia yang sedikit. Kepada lagu ini boleh. Waktu lain dalam ayat dalam surah An-Nisa musafir tak? Tuhan kata kali musafir boleh tayamum, tapi musafir lagu mana? Ini semata-mata untuk dunia. Kalau dia nak cari kalung, daripada situ lah ulama buat kesimpulan kemudahan waktu hari ini kan, nak qasar, nak jamu kalung untuk maksiat orang tu boleh ke? Timbul daripada sini. Ini pun sahabat macam ni. Ini tak ada air. Ini kalau kita jaga lagi, ini ajuk tu air. Ini kalau berhenti sini lama. Berhenti ni kerana apa? Kerana dunia, benda dunia lah. Boleh ke tidak?